A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana yassir lana wa la tu'assir 'alaina. Rabbana tammim lana bil khairat innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu muslimat, para tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita mulakan pertemuan dan majlis ilmu yang penuh barakah pada pagi ini dengan kita lafazkan kalam-kalam yang suci dan mulia. Dengan bersama-sama marilah kita panjatkan setinggi puji-pujian dan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kurniaan, segala rezeki dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih dipinjamkan, masih dipanjangkan kepada kita. Alhamdulillah, pagi ini seperti yang dijadualkan, kita dapat sekali lagi bersama-sama bertemu dan berhimpun di rumah Allah SWT yang mulia dengan niat dan tujuan yang juga mulia. Belum terlambat ibu-ibu sekalian, apapun niat kita keluar daripada rumah tadi, sama-sama marilah kita ikhlaskan tujuan kita hadir pagi ini semata-mata untuk mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita ambil kesempatan ini untuk juga kita jadikan ia kesempatan yang dapat pahala sebanyak-banyaknya daripada Allah SWT, di mana pagi ini terus kita akan sambung pengajaran dan iktibar daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam keadaan ada juga sebahagian daripada jemaah-jemaah kita yang tak dapat hadir, nampaknya barisan harapan kita pagi ini gugur semua, syuhada belaka pagi ini. Jadi kita harapkan gugur syuhada yang tidak berterusan lah. Mungkin ada halangan masing-masing. Jadi memang itu, pola ni memang masalah dia, penyakit dia. Yang cuti tu budak kan, tapi yang sakan jalan tu semua termasuk tok nenek pun. Dia padahal di sekolah tu budak je kan, mak bapak tok nenek tu tak cuti sekolah pun. Tapi tu orang kata dah trend kita begitu. Dalam macam yang sama, alhamdulillah, tetap kita dapat terus kita sambung kuliah dan pengajian kita macam biasa, untuk sama-sama kita ambil pengajaran daripada ayat yang masih sedang kita bincangkan, surah Al-Waqi'ah. Kalau tak salah saya ambil tanda ni, kita berhenti pada pertemuan yang lalu pada ayat 46 surah Al-Waqi'ah, muka surat 535. Baik, ayat ni bab seterusnya kita baru masuk sebenarnya. Bab seterusnya tentang keadaan, gambaran betapa dahsyatnya azab-azab Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang baru ini bermula daripada ayat 41. Jadi yang kita nak sambung pada pagi ini adalah ayat 47. Dan elok sangat sebelum kita nak sambung, kita tengok ayat baru, kita ulang sebentar lalu tajuk kita pada bulan lepas. Sebab kita pun sekarang bertemu seminggu sekali, sebulan sekali sahaja. Di bab yang lalu, ibu sekalian, kalau kita tengok ayat 41, ini kita tengok sebentar lalu, nak bagi ingat supaya bersambung pembincangan kita ni supaya tak terputus. Ayat 41 kata Allah Ta'ala, inilah dia golongan kiri. Waliyadzubillah. Jadi macam yang kita selalu sebut, kanan dan kiri dia bukan semata-mata masalah sunnah Nabi SAW. Jadi kalau betul-betul kita ambil iktibar, kanan dan kiri ni efek dia sampai kiamat, sampai hari akhirat. Dan ahli neraka ini waliyadzubillah, Allah sendiri yang mengistilahkannya sebagai golongan kiri. Shimal itu memang maksud di kiri. Jadi mudah-mudahan kita istiqomah daripada mana? Daripada sekarang ni, dalam urusan sunat, dalam hal kehidupan kita, utamakan bahagian kanan. Amal soleh kita pun gitu juga, amal soleh golongan kanan. Dan mudah-mudahan terselamatlah kita di akhirat nanti daripada menjadi golongan kiri. Waliyadzubillah. Lalu ayat 42 Allah mula ceritakan, ni gambaran je. Macam syurga juga ibu sekalian, cerita yang kita baca tu tak dapat kita gambarkan yang sebenar. Neraka pun sama. Yang kita dah baca ni sekadar imagine dalam kepala je, hakikatnya lebih dahsyat. Fi samumin wa hamim, yang mana ahli neraka ini akan berada dalam situasi yang berangin. Jangan kata tak ada angin. Di neraka tu ada angin, entah agaknya macam ribut juga lah kot. Tapi angin yang mendatangkan derita, bukanlah macam kita bagi ni. Angin kita bagi ni alhamdulillah. Minta maaf ibu sekalian yang bagian depan ni, saya yang minta tutup kipas tadi. Saya sejuk daripada pagi tadi. Sebab kita realiti sekarang ni 10 tahun kebelakangan ni sebenarnya di Malaysia ni khususnya, tempat yang paling sejuk bukan kat Genting. Tempat paling sejuk bukan Cameron, bukan Fazil. Yang paling sejuk di Masjid Surau sebenarnya. Bahkan lebih sejuk daripada rumah ni kan. Rumah kita pun kadang ada aircon tak buka, tapi di Masjid Surau so sejuk-sejuknya. Itulah saya bagi tadi. Saya bagi tadi dah pakai coat depan tapi terlupa pakai stoking. Jadi saya sakit kaki bagi ni. Sebab tempat saya kuliah bagi ni memang dia punya aircon tak kira panas terik tengah hari ke, subuh buta ke, dia punya aircon sama aja. Dia tak ada jenis yang kalau pagi buka sikit, tengah hari panas buta baru buka banyak, tak ada. Jadi saya agak sejuk bagi ni. Itulah keadaan kita alhamdulillah kan. Boleh kata sangat jarang lah. Saya yakin bila siapa yang ada solat di Masjid Surau yang tak ada aircon, boleh kata pelik dah sekarang ni. Kebaikannya hatta di kampung-kampung pun ada aircon di masjid di surau dia. Itu nikmat yang besar, yang sebenarnya kalau kita ingat balik boleh je dulu kan. Dulu tu kalau saya rasa di mana-mana pun jarang Masjid Surau ada aircon, okey je kan. Tapi tak tahulah sekarang ni dah jadi keperluan. Maka itulah yang kita cerita pada pagi ini, imbas lalu. Keadaan neraka pun itu ada angin, tapi angin yang mendatangkan derita. Ada naungan, ada teduhan. Tapi naungan teduhan gelap tu pun daripada asap. Asap yang melemaskan, asap yang menyebabkan susah dan juga payah untuk bernafas dan sebagainya. Lalu Allah juga menegaskan la baridin wala karim, memang langsung tidak ada sejuk dan nyaman di neraka. Bahkan tidak ada juga karim. Karim ni saya harapkan dah catat dah. Walaupun mungkin ada yang terjemah itu menyenangkan, kalau Quran hari ini menyenangkan dan terjemah. Tapi karim tu asalnya kemuliaan. Nama Allah pun, ramai orang kita nama Karim pun kan? Haji Karim, Abdul Karim. Ulama besar Nusantara pun nama dia Syekh ataupun Haji Abdul Karim, nama asal dia. Jadi disingkatkan jadi Hamka. Di Hamka itu nama dia Haji Abdul Karim. Baik, di ayat 44 Allah sebut, bukan kata menderita dahsyat, kena siksa dan sebagainya. Keadaan neraka juga adalah keadaan yang sangat menghinakan.
Dia tak sama macam penjara dunia pun. Penjara kat dunia ni kan ada kat sebahagiannya bila keluar tu disambut oleh pengikut kan. Walaupun dalam penjara ni istilah dia orang keluar tu banduan kan, kita bagi banduan, tapi ada je tahanan-tahanan penjara yang asalnya orang mulia, alim ulama pun ada. Salah seorang imam mazhab kita pun, Imam Hanbali tu, Imam Ahmad bin Hanbali, antara ulama besar yang dipenjara. Dia keadaan di dunia ni pun tak boleh nak banding dengan di akhirat. Keadaan di neraka tu memang confirm, langsung kemuliaan pun tak ada. Jadi ini apa yang mudah-mudahan kita usahakanlah daripada sekarang, tidaklah kita tergolong dari kalangan ahli neraka, termasuk keluarga kita juga insya-Allah. Lalu kata Allah, innahum kanu qabla zalika mutrafin. Ini punca, kita dah tengok sikit itu. Bukan benda tu tiba-tiba. Allah tu tidak zalim. Zalim tu haram ke atas Allah SWT. Dia macam ada sebab, ada punca. Yang pertama kita dah bincang itu, bermewah-mewah yang berlebihan. Saya juga dah huraikan mewah yang macam mana. Dalam keadaan asalnya Islam tak larang apa pun jadi kaya. Boleh. Sahabat Nabi pun ramai je kaya. Isteri Nabi pun kaya. Isteri Nabi yang sangat terkenal tu kaya. Dia kaya yang macam mana, mewah yang macam mana, kita dah bentangkan itu. Saya ingat saya ada 3 ke 4 saya kongsikan. Dan begitu juga yang kedua kata Allah, wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim. Berterusan dalam dosa-dosa, terutama dosa yang besar, syirik dan sebagainya. Baik, ibu-ibu muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang terakhir, ayat itu 46 ni, saya nak tegaskan balik perkataan yusirun. Boleh tengoklah ayat 46 tu, yusirun. Inilah apa yang mungkin kita terlepas pandang. Masalah dosa ni ibu sekalian, jangan kata siapa-siapa saya di depan ni pun kan, kita ni orang biasa. Yang hadir pagi ni tak ada seorang pun Rasul Nabi. Saya yakin yang hadir pagi ni wali Allah tak ada. Di maknanya kan, kita ni memang tak lepas daripada dosa. Saya di depan ni pun. Tapi bezanya apa? Bezanya orang yang buat dosa, bila ada iman, dia akan ikhtiar untuk bertaubat. Dia akan usaha untuk tinggalkan dosa tu. Itu yusirun tu. Di ayat ni sebenarnya Allah nak tegaskan tentang yusirun, yang berkekalan, yang sentiasa. Ataupun bahasa canggihnya kan, dia konsisten. Istiqomah dia Ustaz. Kan, tapi istiqomah pun buat maksiat lah. Tak sedap lah kita dengar bahasa dua ni, istiqomah ni melakukan amal soleh, buat baik. Jadi inilah mudah-mudahan memang tak dapat kita nak lari daripada dosa. Kadang-kadang ada sebahagian dosa memang tak boleh elak dalam sekarang ni. Antara dosa daripada mata. Lagi kaum lelaki lah. Dosa mata ni Masya Allah memang buka berita apa nampak. Jadi kita bukan kata tengok movie, tengok konsert, tengok berita pun. Kan tak buka berita, tak tahu lah isu semasa kan. Berapa kes COVID ni. Lagi-lagi jenis yang tak berapa lah tengok Facebook, tak berapa buka internet. Jadi berita tu lah info. Masalahnya berita tu ni pun dah ada maksiat. Baik, jadi perbezaannya, orang-orang soleh, orang yang ada iman dalam hatinya, mereka ikhtiarkan untuk bertaubat. Ada rasa bersalah, mereka minimumkan Kadang mungkin nak tinggal tu susah, tapi minimumkan. Kalau kata dosa mulut ni, dia yang mengelak. Kadang kalau duduk dalam grup-grup yang tak elok pun di WhatsApp tu, dia left grup tu. Itu contoh. Ini apa yang mungkin kita kena ambil perhatian. Termasuk ahli neraka itu, walhamdulillah, mereka yang berkekalan. Dia tak ada usia, tak ada usaha, dia tak nak keluarkan diri dia daripada lingkungan dosa. Baik, barulah kita masuk ayat kita pagi ini. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman fa inna la mab'utsun. Mereka-mereka ini dahulunya bahkan pernah pula mengejek-ejek. Dahsyat secara bahasa lah kot. Mungkin kalau zaman-zaman dulu-dulu mulut tapi zaman kita lagi canggih, mengejek, menghina ni mulut tak cakap, tapi berlaku dengan cara jari dan tangan yang menaik menulis.
Baik, kata Allah, wa kanu, dulunya mereka-mereka ini yaqulun, berkata, aiza mitna wa kunna turaba, adakah apabila kami ini dah mati, dah jadi tanah dah pun. Ni orang kata mengejek sungguh lah, mengejek yang sungguh-sungguh betul. Bukan kata dah mati, dah jadi tanah, hancur lah. Wa irama, dah jadi tulang, tinggal tulang. Aina ada mab'utsun, adakah memang akan hidup balik? Memang ya ke boleh bangkit balik? Dah mati, dah masuk dalam kubur, jadi tanah, hancur lebur, tinggal tulang je. Macam mana pula boleh ada kebangkitan semula, boleh hidup balik? Baik, ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada ayat yang kita akan bincangkan pagi ini, insya-Allah kita akan ambil beberapa iktibar dan pengajaran. Yang pertama yang kita ambil pengajaran di sini iaitu wakan. Kanu ataupun ada pengajaran. Kanu ni kalau kita lihat pada maksudnya, dan mereka dahulu. Di dahulu ni maksudnya perbuatan dekat dunia. Ini sekarang ni lah. Waktu hidup kat dunia sekarang ni. Dia Allah nak ingatkan kita, apa je yang melakukan dunia langsung tak ada yang terlepas. Walaupun mungkin waktu di dunia tu rasa okey je, tak lah kan, okey je, income saya banyak pada ustaz lagi, pada saya semayang on off je, contoh kan. Dia dah maksiat, kehidupan memang orang kata teruk lah. Tapi dibandingkan dengan orang yang jaga amal, jaga ibadah, tak lah, tengok yang datang semayang, yang jaga ibadah tu tak adalah nampak kaya benar pun, nampak susah je, dia dah nampak miskin je. Jadi dalam konteks ayat ini yang Allah sebutkan adalah apa saja penghinaan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengajaran pertama Maka ibu-ibu sekalian, tuntutan tu bukan untuk kita beribadah je, kena jaga juga perkara-perkara yang dilarang. Sebab kadang orang kita ditumpukan buat, dia terlupa untuk menahan diri. Mengelak tu tak berapa nak buat. Ni orang yang sama ni kuat ibadah, tapi masalahnya Ustaz, memang di surau tu dia lah radio surau kan, apa je berita memang dia tanya dia. Kalau tak datang surau tak tahu gosip terbaru kat taman tu, contoh lah kan. Dia upahnya dia raja datang surau istiqamah ke masjid dan sebagainya, dalam masa yang sama dia membawa mulut yang tak baik. Dia dah orang kata kepala radio kat tempat tu kan. Tak ada je, tak dapat berita terbaru. Baik, ini bagi pengajaran pertama kita ambil di sini. Maka segala yang di dunia ini mudah-mudahan jangan kita ambil ringan walaupun mungkin balasan itu tidak segera. Baik, ini yang menjadikan ramai kita tak indah dengan dosa-dosa yang berlaku. Macam kes yang tengah hangat sekarang ni, tu nak kata kuasa netizen. Asalnya yang tersebar viral tu video je, video dalam bilik asrama. Kalau kita fikir logik, mana dah boleh detect kan. Macam video dalam rumah, patutnya mana dah tahu ni rumah kat taman mana, negeri mana, daerah mana kan. Buat video tu nampak katil je. Tapi tu kata kuasa netizen kita, Masya Allah, sekarang ni sampai dah tahu, tak ada sorok dah sekolah mana, terpampang dah sekolah tu dekat mana, negeri mana, bawah agensi apa dan sebagainya. Ibu-ibu sekalian, siapa yang ada anak di asrama, tolong jangan hanya bagi tahu anak cara nak bertahan diri lah, cara tak dibuli dan sebagainya. Ingatkan juga anak jangan jadi golongan yang membuli, kan itu dosa. Lagi budak asrama boleh kata memang dah balik dah. Dia bayangkan, ada yang kata lah si maksud tu dia tak buat apa, dia tak report, dia reda, dia rela, dalam masa yang lama itu dah dikira dosa dah tu. Walaupun tidak ada balasan secara langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat kalau orang tu menyimpan dalam hati sampai dah besar, sampai tua, dalam masa yang lama kita jumpa macam okey je kan, tak lah kamcing je, tu cerita lama tu buli-buli kan. Tapi dalam masa yang lama kalau ada lah benda tu disimpan dalam hati, maka tetap ada balasannya di akhirat. Tak pasal-pasal kan. Orang kata sia-sia je dosa, nak kata puas hati sangat pun waktu buat dulu tak ada lah pun kan, sekadar trend je. Jadi inilah mudah-mudahan tolong pesankan kepada anak-anak kita, jangan hanya semata sekadar
mengelak daripada mangsa buli, tapi ingatkan mereka jangan jadi pembuli. Itu dosa. Kerana dosa bukan dikira ustaz kerja. Alah tuan untuk budak ustaz belum masuk universiti. Siapa kata dosa ustaz masuk universiti? Dosa bukan start daripada kita masuk kerja. Dosa tu mula daripada balik. Lagi budak sekarang ni balik tu awal. Ada yang belum sekolah menengah pun dah balik dah. Jadi ingat mudah-mudahan yang berlaku dalam beberapa hari ini ambil iktibar, terutamanya tetap ada dosanya dalam fikiran Allah walaupun dibuat oleh remaja, walaupun hanya sekadar di sekolah. Alah tak mana ada guna-guna pun kan, tumbuk sikit je macam yang viral tu lah, tumbuk perut dalam masa yang sama. Itu pastinya adalah dosa yang sangat berat di sisi Allah sebab dosa seorang manusia ni, ia benda yang Allah takkan bantu, takkan tolong. Pergilah umrah 40 kali pun, dua orang pergi umrah kan, mereka orang duit, tapi dosa dengan orang tak ada dia minta ampun, tak ada dia minta maaf. Baik, jadi ibu-ibu sekalian, ini yang pertama, jangan dipandang remeh apa je yang berlaku di dunia ini, walaupun tak ada apa-apa balasan. Kita kena potong. Balasan ni Allah tak bagi direct apa-apa. Sebab kita adalah umat Nabi SAW, itu je. Kalau macam dulu orang Yahudi bangsa sebelum umat Nabi kita, memang balasan tu direct. Kebaikannya Allah balas terus waktu hidup kat dunia lagi. Jadi jangan sampai kita terlepas pandang, kita rasa okey, tak ada masalah, semata-mata kerana Allah tidak balas ketika di dunia. Jadi rugi kan. Orang kita rugi besar. Ya akhir, jadi akhirat sama ada balasan dia kita punya pahala bagi kat orang, ataupun yang lagi dahsyat, dosa orang tu dapat kat kita. Sebab apa? Pahala kita dah habis. Ini yang pertama. Dalam masa yang sama, Allah menegakkan di sini wakanu, maknanya apa yang kat dunia dulu. Jadi tak ada apa yang terlepas dalam hisab perkiraan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam konteks apa yang sedang viral ni sekalian, kita pun tak tahu nak cakap kan. Sebab di Malaysia ni sekolah tu sendiri banyak. Nak kata lepas daripada kes ni langsung tak berlaku tu tidaklah kot. Dia macam kes kemalangan jalan raya kan. Viral orang tu macam ni, orang tu macam ni, tapi tetap ada je orang tak betul atas jalan raya tu. Jadi di peringkat kita lah, usahakan nasihat keluarga kita, anak-anak kita, jangan sampai terjebak dalam melakukan kezaliman sesama manusia. Walaupun orang tu diam ke, nampak rela ke, dia buat ke, dia ikut ke, sebenarnya ada dosa dicatat oleh Allah, dicatat oleh para malaikat. Macam saya ni pun, kebetulan anak memang buah habis jannah, tengah nak pilih-pilih asrama kadar, jadi pening lah kepala bila naik isu ni lah. Lagi mak ada kan, kita ni bapak nak kes sikit tapi di pihak mak tu sendiri dah kes yang berlaku satu juga kan, walaupun kita rasa mungkin sekolah lain okey, tapi dalam masa yang sama, dan itu orang kata terpalit semua tu, yang berlaku satu tempat terpalit semua. Baik, itu yang pertama daripada ayat 47 surah Al-Waqi'ah ini. Baik, kemudian yang kedua kita ambil pengajaran, iaitu apa yang dipersoal tu. Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna labaqunsun. Yang dipersoalkan itu tentang kebangkitan semula, boleh hidup balik sebab mati. Baik, untuk pengajaran yang kedua ni, ibu-ibu seperti Allah Subhanahu taala, kita nak ambil iktibarnya dari segi tauhid, ataupun dari segi iman kita. Di mana para ulama menyebutkan apa yang Allah sebut dalam Al-Quran ataupun dalam surah ni lah, dan banyak lagi surah-surah yang lain, menegaskan bahawa tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Ini pengajaran yang kedua. Tak ada apa yang mustahil bagi Allah. Alangkah dah hancur semua jadi tulang pun tetap boleh berlaku kebangkitan semula. Jadi tolong pegang ini. Kan kita selalu ulang pun antara ayat-ayat terakhir surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kun tu sebenarnya lafaz kan. Kita kadang bila tak berapa faham kun fayakun tu kan, ada orang anggap itu macam jadi mantra pula. Sebab saya pernah jumpa orang duk sebut-sebut kun fayakun ni, asalnya lafaz ataupun kalam Allah tu kun je. Kun tu maksudnya jadilah, asalnya kaf nun. Fayakun tu sebenarnya lebih keterangan. Fayakun tu maksudnya bila dah sebut kun maka fayakun, maka akan jadi.
Tapi adalah orang yang jadikan perkataan itu jadi mantra pula, gabungan perkataan yang disalahguna. Baik, jadi asalnya itu adalah bukti betapa maha berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Di pengajaran kedua di sini, Bapak sekalian, tak ada yang mustahil. Bukan persoalan mati bila dan sebagainya. Tapi persoalan yang penting untuk kita adalah apa persediaan selepas mati. Ni nak bangkit semula ni, nak bangun semula ni, kalau ada yang bersoal ke, tak nak percaya ke, terlantar dia lah. Tapi ia memang benda yang pasti akan berlaku. Ada juga ayat khusus disebut dalam surah Yasin. Kalau nak tengok, boleh buka ayat ataupun surah 443. Surah Yasin selalu kita baca tu, muka surah 443. Allah sebut dalam firman-Nya ayat 52, muka surah 443. Ramai yang lancar pun, ramai yang hafal ayat ni. Itu firman Allah, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ini pun ada juga Allah sebut dalam lafaz yang berbeza sikitlah. Tapi Allah rakamkan perkataan mereka ni. Qalu, berkatalah mereka-mereka yang tak percaya ikan ni, ya wailana man ba'atsana min marqadina, siapa pula yang menghidupkan, membangkitkan kami daripada kubur-kubur kami. Marqad tu kalau kita tengok terjemahan dia tempat tidur. Marqadina tu maksudnya tempat baring kami, tempat tidur kami. Dia diumpamakan macam tempat tidur perkuburan tu lah. Lalu jawapan kepada mereka yang ni, hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah dia apa yang dulu dijanjikan oleh Allah Tuhan yang Maha Pemurah, wa sadaqal mursalun, dan benarlah para nabi. Nabi kita lah termasuknya. Benarlah sekalian nabi-nabi, rasul-rasul, adanya kebangkitan selepas daripada kematian. Baik, itu banyak lagi ayat lain saya kongsikan sebab saya yakin kita hafal dekat musliman-musliman. Surah Ar-Rawdah ni hafal kot kan, Yasin. Jadi salah satu ayat surah Yasin yang selalu kita baca ayat ni tentang adanya kebangkitan secara pasti selepas berlakunya kematian. Baik. Lalu masih bahagian kedua ni, masih pengajaran kedua ni, kita nak ambil iktibar juga bahawasanya keadaan di alam kubur itu adalah keadaan yang berbeza daripada realiti kehidupan kita. Jadi Bapak sekalian, bila kita sebut alam kubur, alam barzah, dia memang dah bukan alam kita ni, walaupun kita boleh pergi dalam kubur. Itu yang kita katakan sebagai ghaibiyat, perkara ghaib ataupun alam ghaib. Sama juga persoalan langit, lapisan langit. Beberapa minggu lepas ada dibahaskan, ini dekat internet lah. Ada orang persoalkan tentang langit pertama tu jauh mana. Dan ini isu yang saya tak minat betul nak bincang, tapi yang sedihnya ada ustaz-ustaz kita bincang. Langit pertama ni jarak dia panjang mana lah gitu gini. Dalam masa yang sama dikibarkan bulan bintang apa semua lain. Jadi sebenarnya sekalian yang kita kena ingat, langit pertama sampai 7 sampai Sidratul Muntaha itu bukan langit zahir, itu langit secara rohani, alam ghaib tu. Di jarak dia pun sebenarnya kita tak tahu, memang tak ada pernah tahu jarak tu. Jadi patutnya diingatkan tentang lapisan langit, barzah dan sebagainya, itu adalah alam ghaib. Memang tak dapat nak diukur. Jadi isu sikit itu. Bab penceramah ni terkenal jugalah di Facebook. Jadi suka bercerita. Dia bercerita lah pasal langit itu lah, langit inilah, jarak dia jauh gitu gini, jarak cahaya dan sebagainya. Sedangkan itu adalah alam ghaib. Macam kita pergi kubur kan. Pergi kubur ni mana boleh nak ukur pun. Alam ghaib tu start berapa meter ke bawah. Entahlah Ustaz, saya dah pergi 10 meter ke bawah tak jumpa alam ghaib. Memanglah tak jumpa. Kerana alam ghaib itu bukan alam zahir, dia alam yang di sebalik pandangan mata kita. Baik, itu yang kedua daripada ayat 47. Bagaimana mereka-mereka ingkar, yang kufur, yang tak nak beriman, yang tak percaya ini, pada akhirnya barulah mereka akan sedar betapa benarnya segala apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk ayat seterusnya.
Lalu kata Allah, awabaunal awwalun. Ini sambungan ni. Masih lagi berkaitan dengan ayat 47. Ni kata-kata dia orang ni lah. Ya ke kita akan bangkit? Ya ke bapa-bapa kita, tok nenek moyang kita pun bangkit juga? Itulah maksud ayat ni secara mudahnya. Ayat bermaksud, atau apakah bapa-bapa kami juga yang terdahulu akan dibangkitkan kembali. Jadi dia punya pertikai bersoal tu memang lain macam. Bukan dia bersoal dia je dengan keturunan yang dulu ya kau bangun balik. Bapa tu lah mati lama dah, tok nenek moyang mati lama dah, ya kau boleh bangun balik. Itulah maksudnya ayat yang pendek ni. Sebenarnya adalah sambungan daripada dialog mereka yang ingkar kepada adanya kebangkitan selepas daripada kematian. Jadi kita tak bincang itu, sebab ini sambungan je, tak ada apa-apa yang kita ambil. Kemudian terus kita lihat ayat 49. Nak habis dalam buku surat. Lalu jawapan daripada Islam apa dia? Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Terus kita sambung, sebab ini macam tadi juga dialog yang dipisahkan dalam beberapa ayat. Jadi kita sambung tu ayat 49 dan ayat 50. Baik, ayat tadi bermaksud qul, katakanlah, kalau khususnya kepada Nabi lah, katakanlah wahai Muhammad dan wahai Rasul. Secara umumnya kita lah jawab. Kalau ada apa-apa tomahan, keraguan ataupun apa-apa yang timbul tentang agama, patutnya kita juga pihak yang menjawab. Sesungguhnya al-awwalin wal-akhirin, sungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian pun semuanya akan dibangkitkan semula. Baik, ayat 49 ni satu benda kita nak ambil. Daripada ayat ini kita dapat ambil pelbagai pengajaran yang intibarnya, bahawa yang dikatakan bangkit semula itu melibatkan semua manusia. Daripada pertama kali Tok Adam kita lah, Nabi Adam AS, isterinya, anak-anaknya, sampailah kita sampai kemudian. Kemudian tu maknanya bila tu? Lagi belum berlaku kiamat. Kiamat ni kan walaupun orang kata dah dekat, lagi sekarang timbul macam-macam virus lah, itulah inilah. Virus pula ada dia punya varian, mutasi dan sebagainya. Dalam masa yang sama, sebenarnya kita tak tahu bila kiamat akan berlaku, walaupun rasa macam dah dekat. Bayangkan Nabi ni pun sebut dalam hadis sahih. Nabi sampai sebut aku dan as-sa'ah, nama Nabi lah. Nabi sampai buat dengan jari, aku dan kiamat ni macam ni kan, rapat. Daripada nama Nabi ni, Nabi dah kata kiamat tu sangat dekat. Masalahnya sampai zaman kita ni dah 1000 batu tahun dah kan. Hijrah tu saja berapa dah? 1424 ke berapa. Jadi maknanya daripada zaman Nabi sampai sekarang pun dah 1000 tahun lebih yang Nabi umpamakan macam jari yang rapat tu. Maka pada akhirnya keutamaan kita adalah beribadah. Jadi berfikirlah kalau ada siapa-siapa yang hadir begini, minat dengan segala macam ilmu akhir zaman tu lah, ilmu fitan lah, ilmu akhir zaman macam-macam tu, tak ada masalah. Nak dengar ceramah dia, nak ikuti pengajian dia boleh. Tapi jangan sampai terlepas pandang keutamaan kita adalah memperbanyakkan amalan. Jangan sampai amalan tak ada. Atau lagi sedihnya, ilmu fardhu ain dia tak belajar pun. Pun banyak juga. Antara contoh yang melibatkan orang kita ni, saya nak sebut sikit. Jadi mereka-mereka yang insaf lambat. Zaman muda dulu tak apa-apa, dia buat pun tak tahu, mayang tidak, apa tidak. Dia bila dia insaf tu, kita bersyukur lah kan. Dah 40-an baru datang masjid, dan 50-an baru minat dengan kuliah. Masalahnya, bila datang keinsafan, dia masuk daripada jalan ilmu tu dulu. Itu yang sedihnya. Ramailah orang macam ni dalam keadaan ibadah tak seberapa, tapi hanya minat dengan ilmu-ilmu yang pintu je. Kan fardhu ain tak tahu, ilmu-ilmu asah pun tak pasti, ilmu-ilmu patut yang dikuasai dia tak belajar. Dia sibukkan dengan segala macam fitan akhir zaman dan sebagainya. Dia boleh kan? Kalau kata Nabi tahu boleh, dalam masyarakat jangan sampai terlepaskan fardhu ain. Sebab nama fardhu ain? Fardhu ain ni hukumnya adalah boleh wajib ke atas semua.
Tak boleh wakil daripada Tok Imam pun. Saya tahu pandai lah baca Al-Fatihah, nak semayang Tok Imam, tolong semayang untuk saya boleh tak? Sudah. Dia minta lah upah kita akan semayang untuk dia ni tak semayang. Tak boleh, dalam apa Tuhan memang semua kena buat. Kalau tak pandai, tak apa tahu, kena belajar lah. Itu keutamaan yang kadang sedih. Boleh tengok ramai ada orang kita mula tergelincir. Dia ada sebab dia kan. Banyak sangat viral, banyak sangat isu akhir zaman. Akhirnya orang kita tak dapat nak betul-betul ambil tahu tentang agama dia sendiri. Baik, itulah satu kita ambil tiba di sini. Maka Allah tegaskan, memang akan melibatkan semua yang awal yang akhir. Tapi bila berakhir itu Wallahu'alam. Kita tertumpukanlah kerja kita, buat amal soleh dan minimumkan dosa maksiat. Nak belajar macam-macam boleh, tapi jangan sampai tertinggalkan yang fardu. Sebab kadang sedih, ni terutama yang muda-muda ni lah. Ada minat agama tapi minat agama tangtu je, tang fitan-fitan je. Segala macam yang wajib, yang fardu ain tidak diambil perhatian. Baik, kemudian ayat yang kita sambung tadi, ayat 50. Bacaan tadi juga ia adalah dialog sambungan daripada ayat sebelum. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Yang bermaksud mereka pasti akan dikumpulkan pada waktu-waktu tertentu dan pada hari yang telah ditentukan. Di maknanya memang dah ada ketentuan, ada dah dia punya ketetapan-ketetapan tu. Baik, ibu-ibu muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, daripada ayat 50 ni beberapa pengajaran kita nak keluarkan. Yang pertama adalah majmu'ah tu. Majmu'ah ni lah istilah yang sama dengan apa yang kita selalu sebut sebagai mahsyar. Mahsyar tu sebenarnya merujuk kepada perhimpunan ataupun dikumpulkan. Dan ia juga perkara yang sama, kita tak tahu realitinya macam mana. Kan, yang orang Melayu panggil apa? Padang mahsyar. Dahsyat lah Ibu bilang. Kalau kita buat contoh mudah secara logik, bayangkan tempat bersama mana tu. Nak kumpulkan manusia berpuluh-puluh bilion, kita pun tak tahu manusia macam mana kan. Bahkan sekarang ni pun, setakat pukul 10 ni, kalau tak silap data di peringkat PBB, manusia sekarang ni lebih kurang ada 7 bilion. 7 bilion, tengoklah berapa banyak kosong tu. Dia kalau campur dengan orang sebelum kita, sampai zaman Jepun, sampai zaman Melaka, sampai zaman ya Allah, kalau kata sampai tu Adam tu saja tak berapa puluh bilion, tak tahu. Ini nak nunggukan kiamat pula. Nak boleh datang kiamat tak tahu lah bila manusia. Di mananya sebenarnya mahsyar dan juga perhimpunan manusia itu juga adalah satu daripada bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kalau apa yang kita ingat tentang ciri umat Nabi di mahsyar. Ini saya baru disebut di tempat lain, saya kongsi sikit. Jadi bila manusia dah berhimpun ramai-ramai tu, dalam keadaan tak ada apa-apa tanda kan, name tag tak ada, tanda nama tak ada, apa tak ada, dia macam mana nak tahu umat Nabi tu? Ibu-ibu yang macam Allah, Nabi SAW ajar kita untuk dikenali siapakah dia umat Nabi SAW di mahsyar. Ia diketahui dengan pancaran anggota-anggota wudu mereka. Di sebab itu dalam mazhab Syafi'i diajarkan supaya basuh anggota wudu itu dengan dilebihkan. Bukan lebih jadi 5 kali ya. Lebih itu maksudnya lebih atas daripada anggota yang sebenar. Mazhab Syafi'i yang agak ketat sikit. Dalam mazhab lain banyak yang memang dia ambil parah-parah saja. Itu punca kalau siapa biasa tengok kan, tak orang Arab ni apa hal kalau bini ni. Bukan dalam Islam kena tutup lutut sekali ke? Tutup lutut sekali. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i memang mengajarkan umat supaya lebih kan. Aurat lelaki sampai mana bawah lutut. Mazhab lain bahkan lutut tu tak aurat pun. Sebab itu ada orang Arab kadang kita tengok nampak sikit paha dia kan. Lutut confirm nampaknya. Sebab mereka mengambil pendapat yang mana syaratnya begitu je, cukup-cukup je. Jadi itulah dia ambil iktibar daripada hadis yang Nabi ajar tu, maka mazhab Syafi'i menjadikan sunat hukumnya. Dalam berwuduk, kalau kita tak ada apa-apa urgent, maksudnya kita memang kat rumah, orang kat belakang pun memang tak ada tunggu kita, lebihkanlah basuhan wuduk tu anggotanya ke atas sikit. 3 masih 3. Sunat tu memang sebagai 3 je lah, jangan sampai 5 pula, 4 air.
Tapi lebihkan tadi ke atas. Kalau kita muka tu, biarlah sampai ke telinga sekali. Bab muka ni kena ingat dia sebenarnya melibatkan kita punya ujung telinga ni. Kemudian bawah pun sama juga. Dia melibatkan kita punya rahang. Rahang ni pun sama. Kadang benda ni banyak, budak-budak terlepas pandang. Tolong tengok ke anak-anak punya wuduk. Jadi yang basah tu kat sini je kan. Pipi je basah, telinga-telinga tak ada air pun. Ni pun kadang kita hanya ambil perhatian wuduk kita je. Wuduk anak dah macam mana. Di tangan pun gitu. Ataskan sikit pada siku. Kaki pun gitu juga. Lebihkan sikit daripada buku lagi tu kan? Ataskan sikit. Dan yang sunat-sunat pun kalau boleh kita buatlah kan? Maksudnya telinga walaupun sunat buatlah juga. Dan begitu juga apa-apa lagi sunat yang lain kan? Kerana inilah antara cara nak dikenali macam mana umat Nabi itu dekat akhirat. Lain kalau boleh je orang ramai-ramai berkumpul berbilion-bilion memang lahir ni susah nak cari tu. Tapi itulah rupanya Allah Ta'ala menjadikan umat Nabi SAW dikenali daripada asaril wudu, kesan-kesan wudu kita. Jadi tolong kita pastikan mudah-mudahan wudu kita dibuat dengan yang terbaik. Katakan tu bukan kata saja, tapi lebih daripada anggotanya lah. Itu yang pertama. Perhimpunan dan mahsyar tu sendiri adalah satu daripada kuasa Allah SWT. Tak terbayang di akal kita. Alangkah lama sekarang orang berhimpun ramai-ramai tu pun pening pada kan. Perhimpunan terbesar kalau di dunia ni haji lah kan. Haji yang punya ramai tu 4 juta tu. Dan tak boleh lebih dah. Tak boleh lagi lepas isu sebelum Covid dulu. Ada saudara saya pun dapat juga pergi haji sebelum Covid itu tahun 2019 kot. Ujung-ujung sebelum Covid dulu Masya Allah kita orang Malaysia dapat kota lebih. Sampai kan ada saudara saya ni dapat tawaran haji melalui telefon saja, yang pihak tabung haji nak jawapan serta-merta dalam telefon. Tak bagi hari untuk fikir pun. Kita mau terkejut buruk kan. Macam mana nak pergi haji sebulan? Nak jawab dalam telefon. Sebab kota dah banyak. Tapi rupanya bila dah pergi haji, ni berita daripada Facebook lah. Rupanya bila kat sana, walaupun kota dah lebih, tapi keadaan memang sesak sungguh. Ramai orang memang duduk kat luar apa semua. Sebab apa? Kawasannya tak lain besar. Kalau kata kawasan yang melibatkan haji itu besar itu je. Arafah tu besar mana? Besar itulah Arafah tu. Tak boleh dah ada besar kan. Baik, itulah memang jemaah haji tak boleh nak diperbanyak-banyakkan sangat kerana kawasan tanah suci, tanah haram tu memang dah besar itu. Tak boleh nak dibesarkan. Jadi kita tengok kan jemaah haji yang macam itu pun baru 4 juta, 5 juta. Bukan 50 juta pun. Jadi kita bayangkanlah macam mana hakikat dan keadaan sebenar di mahsyar. Baik, kemudian yang kedua bagi ayat 50 ini, iaitu Allah Ta'ala menyebutkan perkataan miqat. Ini perkataan popular ni. Saya yakin ramai yang Hindu nak pergi miqat balik dah. Walaupun sekarang dah boleh pergi umrah balik, tapi mungkin ada yang masih jaga kesihatan dan sebagainya tak pergi. Dia ramai dah pergi pun, sahabat saya pun ramai dah pergi, dah pulang alik dah. Jadi miqat ni sebenarnya kalau kita lihat dalam maksud, merujuk kepada waktu yang ditentukan ataupun waktu yang ditetapkan. Dan ini merujuk kepada janji Allah SWT bila waktu ni. Kita tengah cerita tentang mahsyar. Waktu perhimpunan ini setelah berlakunya kehancuran alam ataupun kiamat tu lah. Sebab kiamat tu sendiri, kena ingat, dia banyak dia punya flow dia. Ada orang saya jumpa dia pakai borong je. Mahsyar tu bila, entahlah Ustaz, mahsyar kiamat tu lebih kurang je lah. Jadi sebenarnya dia ada flow cerita je. Mula sekali tu adalah tiupan sangkakala. Tiupan tu Allah sebut dalam Quran. Allah sebut berlaku 2 kali. Wa nufikha fis sur fasa'iqa ma fis samawat. Tiupan pertama tu habis hancur langit, bumi, segala alam semua. Kemudian ditiup yang kali kedua, kata Allah, summa nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiup kali kedua, fa idahum qiyam. Yang tiupan kali kedua tu barulah bangkit semua yang kita bincang je lah. Baik, jadi lepas tiupan itu barulah berlakunya miqat ni. Barulah berlaku perhimpunan mahsyar ataupun majmu'un tadilah. Jadi itu demi flow yang kalau boleh
Jangan sampai kita tak tahulah. Kan, bagi kita orang mengaji kan. Jangan sampai kita pun macam orang lain pakai burung semua. Dalam keadaan sebenarnya dia ada flow, dia ada dia punya turutan kisahnya yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baik. Jadi waktu di sini Allah Alam, kita pun tak pastilah bagaimana, kerana ia termasuk urusan ghaibiyah. Kemudian yang ketiga, Yaumil Ma'lum. Maklum ni pun perkataan yang kita dah melayukan, tapi maksud dia beza sungguh dengan yang selalu kita guna. Satu lagi perkataan yang popular seperti ini adalah haji. Dalam surah Al-Baqarah juzuk 2, tengah-tengah juzuk 2 tu, Allah kata apa? Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Lagi dekat situ Allah kata maklumat. Jadi maklumat ni sebenarnya kalau dalam bahasa Arab dia bukan informasi. Dia bukan info, data ke, nombor ke, bukan. Itu bahasa kita je, maklumat atau informasi, IT kan. Ataupun yang lebih canggih kan, IT tu bukan maklumat dah. IT tu sekarang ni kalau ikut takrifan dia, Internet of Things. Semuanya internet belaka. Jadi maklumat dalam bahasa Arab, ia bermaksud ketetapan. Macam itulah, ditentukan. Dia bukan maksud di sini info. Okeylah, tak apa, nanti ada info bagi tahu Roger. Kan bahasa kita dengan Roger lah musuh budak sekarang ni. Jadi bukan maklumat atau informasi. Maklum itu maksudnya ketetapan, ketentuan. Maka Yaumil Ma'lum, ia adalah perkara yang Allah dah tentukan, cuma kita belum sampai lagi pada masanya. Ada dah, di sisi Allah Ta'ala tu memang dah diketahui. Cuma pada akhirnya kita lah yang belum sampai. Sebab tu Ibu sekalian, dalam pembahasan sains, terikat dengan masa itu juga adalah sifat makhluk. Kita makhluk ia memang terikat dengan masa. Sekarang berapa? Sekarang 10-20. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala itu mustahil, dan Allah itu tak layak untuk terikat dengan masa. Jadi kalau kita tak faham kan, Ustaz, macam mana Ustaz? Bukan masa ni kita dekat masa lepas pun terikat dengan masa ke? Tengok macam mana kita punya angkasawan pertama kan, Dr. Syed Mustafa. Beliau berangkat ke angkasa dulu sambil bawa garipanduan JAKIM macam mana nak beribadah di angkasa. Saya mengingat betul bahawa tu dia berangkat, dia punya roket dia terbang tu, saya dekat kedai perabot. Kebetulan dia berangkat tu, kita tengok kedai perabot kan banyak TV kan, kita tengok langsung banyak TV berangkat dia. Dia JAKIM sampai keluarkan garipanduan, dan itu garipanduan pertama di dunia macam mana cara beribadah di angkasa lepas. Jadi bersyukur dekat Malaysia yang siapkan benda tu. Dia orang Arab yang mana-mana pun, orang Islam mana-mana pun, patutnya mereka kena rujuk yang itulah. Sebab kita yang Muslim pertama pergi tu. Dia bila ada solat kan, bila ada ibadah, ada solat di angkasa, maknanya apa? Ada masuk di sana, masih terikat walaupun dah keluar bumi. Dalam masa yang sama sebaliknya, ada pun Allah Ta'ala tidak terikat dengan ketentuan masa. Sebab masa itu menunjukkan lemah. Bila masa dia ada sebelum, ada selepas. Allah tak boleh gitu. Allah tu memang tahu belaka, dalam ilmunya belaka sebelum selepas. Itu yang jadi ayat awal surah Al-Hadid, juzuk 27 ni kan. Surah lepas ni lah. Surah lepas ni Allah sebut dalam ayat yang ketiga, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Saya lah sikit je ke depan ni. Ayat 3 surah Al-Hadid Allah sebut terang-terang, Dialah Tuhan yang tidak ada permulaan dan tidak ada akhir baginya. Kalau ikut ukuran kita pening lah kan, Ustaz, kat dunia ni bukan ada awal ada akhir ke? Macam kuliah kita kan, bila dah berlalu masa habislah, takkan tak habis-habis pula. Tapi tidak, bagi Allah Ta'ala, Allah tu tidak ada permulaan dan akhir. Cuma bagi kalian ayat 3 surah Tahrim tu saya nak sebut, dan kita Tauhid yang kita belajar, yang betulnya awal akhir untuk Allah tu bukan permulaannya. Awal akhir tu maksudnya tak ada mula. Dia jangan ikut macam kita faham lah. Wal awal Allah yang pertama, bahaya tu. Allah bukan yang pertama, Allah tu tak ada mula. Allah tu tidak ada permulaan baginya. Wal akhir, dah Ustaz, Allah yang terakhir ke macam mana? Ni Allah yang akhir ni. Kalah pula. Siapa kata Allah terakhir? Allah akhir tu maksudnya Allah tu tak ada perakhiran. Ini kena rujuk dengan pakar-pakar tauhid lah. Tapi jangan kita keliru.
Bila jumpa nama Allah Al-Awwal Al-Akhir, bukan maksudnya Allah tu first sekali. Allah tu mustahil ada permulaan. Kerana ada permulaan tu adalah sifat makhluk. Kita ya ada mula, start daripada lahir. Nabi Adam bila mulanya? Daripada penciptaannya. Tapi Allah Ta'ala tak layak ada permulaan. Baik. Jadi patah balik kepada ayat kita ni. Adapun harinya bila keadaannya, ia berdasarkan apa yang ditentukan oleh Allah. Di sisi Allah semuanya selesai. Allah tak terikat dengan masa. Yang kena ikut masa ni kita je. Kerana masa itu adalah sifat bagi makhluk. Baik, Alhamdulillah yang kita selesai ayat 50. 3 pengajaran yang dapat kita ambil daripada ayat ini. Dan terus kita sambung sikit. Ada masa lagi. Muka surat yang baru, pada ayat yang baru, iaitu ayat yang ke-51. Thumma innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun. Ini sambungan daripada jawapannya. Kena ingat, jawapan ni start daripada ayat 49. 49 ni belum dan seterusnya itu ayat jawapan lah. Ini bukan ayat pasal neraka lagi. Ayat pasal neraka dah susah dah. Firman Allah ni bermaksud kemudian summa innakum, sungguhnya kamu semua, ayyuhad-dallun, wahai orang-orang yang sesat, adalah orang-orang yang sedang mendustakan benda yang betul. Kamulah sebenarnya orang yang sedang menafikan. Mendustakan tu kita takut kita tak apa nak tangkap kan? Orang yang kerjanya menafi je. Tak ada mana ada dosa. Tak ada mana ada azab ni, aku sihat je. Tak ada balasan kau, tak ada. Aku elok je, tak ada bala pun. Ini kita ambil iktibar. Pada hakikatnya ayat ini kita akan lihat beberapa pengajaran-pengajaran, terutama berkaitan dengan beratnya keadaan orang yang menafikan ajaran Islam. Baik, 2 pengajaran kita ambil daripada ilmu satu ni. Yang pertama ni Allah sebut dalam perkataan yang sangat keras, iaitu ad-dallun. Yang selalu kita baca tiap-tiap hari, dan pagi tadi pun saya rasa beberapa kali kita baca, iaitu lafaz ad-dallin. Di ad-dallin, ad-dallun ini perbezaannya pada nahwu ataupun grammar. Di bahasa Arab ni yang menentukan ujung perkataan tu grammar sebelum dia. Jadi jangan, orang kata jangan pelik lah. Tak selalu kita baca dallin je. Apa hal dallun tadi? Dalam masa yang sama ada satu lagi di hujung surah ni. Kalau siapa nak tengok, di hujung surah yang kita bincang ni, ayat 92. Ayat 92 tu Allah kata al-mukazzibin ad-dallin. Dallin belah sini. Yang dalam bincang ni dallun pula kan. Itu masalah grammar sebenarnya. Dia punya tata bahasa Arab, susunan dia. Apa yang kat sebelum menentukan yang selepas. Jadi maksudnya ia merujuk kepada mereka-mereka yang sesat. Semuanya. Bahasa Arab ni detail ibu sekalian. Dia dallun ni bukan sesat. Dallun ni maksud orang-orang sesat, semua. Jadi maksud Allah ni semuanya. Dan dia bertunjuk kepada kita, walaupun mungkin orang yang macam ni nampak lahirnya macam canggih, nampak maju, nampak moden, nampak rangi. Ini terutama jenis-jenis yang lahir dia nampak nama Islam kan. Kumpulan Islam sekian-sekian, kita tengok merisau. Seorang tak kita dulu. Kumpulan Islam sekian-sekian kan, Melayu terbilang lah apa benda lah, 20 orang, 30 orang. Tapi kita tengok background seorang-seorang, tak ada background agama pun. Semua masing-masing cakap orang putih lah ke. Jadi ini yang kita ambil tiba. Allah pun dah lama sebut. Pada akhirnya, apa sahaja yang menyeleweng daripada Islam, penafian terhadap ajaran Allah itu, dia adalah dalam golongan. Dia bukan tengok dia punya nama kumpulan, tidak, dalam golongan itulah. Kata Allah ad-dallun, semuanya. Semua-semuanya itulah mereka yang tidaklah orang kata semata-mata salah, tapi sesat. Waliyadzubillah. Jadi ini yang pertama, Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita dapat jaga sungguh-sungguh. Kalau dulu lisan kan, lidah.
Tapi sekarang jaga sungguh-sungguh kita punya jari. Jangan nak tulis yang bukan-bukan, jangan mudah sangat nak tulis dekat komen WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Terutama perkara yang berkaitan dengan agama dan syariat. Saya tak nafikan. Lagi sekarang ni banyak isu yang timbul, terutama pematuhan SOP. Saya nak sebut walaupun realiti ni kita tengok tak sedap lah. Terutama bila tengok pematuhan SOP di banyak tempat macam dah tak ada dah. Macam yang terbaru semalam kan, carnival di KLCC tu dah kena saman dengan pihak KKM kan. Ramai susah. Antara punca susah tu sebab orang datang nak bayar saman kan, 80% saman. Dia bila orang susah, ada yang suruh bayar online. Bayar online lagi susah ya. Bayar online tu sebenarnya tak ada buka pun, memang orang kata jam cara online. Jadi mungkin kita yang orang kata selalu ke surau ke masjid, mungkin timbul isu kan, timbul persoalan. Macam mana Ustaz? Masjid surau masih macam ni kan? Dalam kebetulan dekat carnival sana, carnival sini tak ada pun kan? Tak nampak pematuhan ke, penjarakan ke, SOP ke, tak ada pun. Jadi bila saya dah sebut, sebenarnya SOP itu di mana-mana pun ada SOP itu memang konsisten. Yang kita nampak yang berlaku itu sebenarnya adalah ketidakpatuhan yang berlaku. Dia orang yang tak ikut, orang yang tak patuh. Sama juga kalau dia suruh masjid yang tak patut tak ikut, maka dalam ni pun boleh berlaku juga sesak dan sebagainya. Jadi ini akhirnya balik kepada apa yang kita sebutkan sebagai ketaatan seseorang. Jadi mudah-mudahan taat kita dalam majlis surau ni, patutnya kita kena buat benda yang sama dekat luar surau. Itu sebenarnya. Dia tak nampak dekat luar tu kan, kemungkinan besarnya memang mereka-mereka yang jarang hadir ke rumah Allah SWT. Sebab dia jadi lain. Dekat surau masjid lain, dekat luar lain. Balai lalu orang tanya benda ni, terutama hujung-hujung ni. Ada yang kaitkan dengan Saudi, Masjidil Haram. Masjid Haram bersama. Rupanya bila baca orang Malaysia yang duduk kat sana, yang dah tak ada penjarakan tu sebenarnya hanya 2 masjid tu je. Masjid-masjid yang lain penjarakan tu masih berlaku. Sebut nama masjid apa pun, masjid Quba ke, masjid Jin ke, masjid Kucing ke, yang popular pada kita kan. Sebenarnya penjarakan masih berlaku. 2 masjid tu saja yang tak ada penjarakan. Opo-opo je. Bila saya tanya kepada sahabat, pentadbiran 2 masjid itu bukan berada di bawah Kementerian Agama. Kementerian yang mengawal 2 masjid itu adalah Kementerian Haji dan Umrah. Dia kemungkinan dia nak raikan orang datang jauh-jauh kan, buat haji, buat umrah. Kang datang 5 hari, boleh masuk masjid sekali je. Sebab apa? Penjarakan. Jadi rupanya untuk masjid-masjid yang lain di bawah Kementerian Agama Saudi, penjarakan tu masih berlangsung masih berlaku, masih ada peraturan tu. Cuma di 2 masjid suci tu je yang dilonggarkan. Jadi ini mungkin apa yang kita tak tahu. Selalu yang kita nampak dalam gambar masjid 2 tu je lah kan. Mana kita tahu Ustaz, mana saya tahu Ustaz, masjid Quba apa semua tu tak ada gambar, kita tak nampak. Jadi itulah sebenarnya Bapak sekalian, apa yang patutnya kita ambil perhatian. Lagi mana itulah kan, lagi mana inilah peraturannya, kita akur dan kita jalankan. Kerana harapan orang selalu ke masjid ke surau kan itu. Saya dulu pun beberapa tahun jadi imam di sebuah surau, imam di masjid pun saya pernah. Dia setakat saya boleh katakan, harapan orang bila datang ke masjid surau ni, selalunya orang nakkan yang terbaik. Selalu orang bila datang ke surau, dia nakkan ada duit dia dapat. Orang selalu datang ke surau, ada benda dia dapat. Dia mengapa tidak? Di surau di masjid juga jaminan keselamatan yang terbaik kita berikan kan? Jadi benda-benda lain dia nak berlaku. Nampaklah masjid surau ni tu tak ada, ni tak ada. Tapi bila ada jaminan kesihatan, ramai yang bertikai pula kan? Padahal benda lain dia nak. Sampai dia selalai tu, masjid surau patutnya kena macam ni. Tapi dalam hal keselamatan, bila dah hidup macam ni, ramai pula yang persoalkan Sedangkan dalam benda yang lain, banyak harapan dibuat kepada orang masjid, orang surau. Sampai kan ada yang anggap masjid surau ni ATM punya juga. Mesti kan, sampai ada compare dengan gereja dia dulu. Pergi gereja dapat duit begitu gini, padahal bila siasat tak ada pun gereja tu kan. Itu cerita rekaan yang sebenarnya. Dia mengapa tidak sangkaan dan jangkaan yang sama tu juga untuk keselamatan, kesihatan. Dan kita jaga ni sungguh-sungguh, seperti mana benda lain juga kita buat sungguh-sungguh ketika berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Mudah-mudahan al-dallun,
ataupun mana lagi yang lain Allah sebut ad-dallin macam hujung surah ni, tidaklah kita yang tergolong dari kalangan mereka ni, waliyadzubillah. Baik, kemudian yang terakhir untuk pagi ni, iaitu pengajaran terakhir bagi ayat 61, al-mukadzibun. Ini yang berat sungguh. Orang yang mendustakan ni sebenarnya banyak disebut di dalam Al-Quran. Dia menafikan, dia menolak ataupun dia mendustakan, terutamanya perkara-perkara syariat. Baik. Jadi bila Allah sebut al-mukadzibun, hakikatnya ibu-ibu yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang benar itu adalah segala perkara yang disampaikan oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang selain daripada itu, selain daripada syariat, hati-hati. Kerana dikhawatiri cara tak sedar, takut-takut kita tergolong dari kalangan orang yang mendustakan. Jadi ayat ni sebagai satu peringatan asas, sejarah asasnya. Benda-benda agama ni kita peganglah sungguh-sungguh, dan apa yang selain daripada itu, hati-hati. Kerana takut-takut ada pula di kalangan kita yang terjebak dari kalangan mereka-mereka yang mendustakan. Waliyadzubillah. Jadi ini apa yang dapat kita ambil bersama-sama, terutamanya untuk amalan kita lah. Bukan takat belajar, datang mengaji saja, tapi turunkan, tularkan kepada keluarga kita, anak-anak kita. Antara contoh saya sebutkan tadi, wuduk anak-anak kita macam mana. Kadang dia seronok tengok anak sembahyang je kan, sejuk perut mak tengok kau sembahyang. Budak tu ambil wuduk tak macam mana tak tahu kan. Kadang cowboy tengok pun heran tengoknya kan, cowboy pun tak macam tu ambil wuduk. Itu nak katanya, kita jangan semata-mata hanya pada diri kita, dalam keadaan tuntutan daripada Allah itu adalah keluarga kita juga. Dalam ayat 6 surah Tahrim, Allah warning dalam amaran yang keras, yang kamu kena jaga itu adalah diri kamu dan ahli keluarga kamu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga daripada apa ni? Bukan daripada kena buli, bukan jaga kena luka dan sebagainya, tapi jaga daripada dahsyatnya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita berhenti sehingga ayat 51 awal surah ni. Jadi tandakanlah yang mana kita dapat bincang pagi ini beberapa ayat, termasuklah fasal baru. Ini fasal baru sebenarnya. Azab neraka dah selesai. Kita sedang bincangkan fasal berkaitan dengan jawapan. Apa jawapan Islam? Apa jawapan syariat terhadap mereka yang mempertikai, mempersoal segala perkara-perkara gaib. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan saya buka. Baik, alhamdulillah. Kalau tak ada apa, mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini diberkati Allah SWT, insya-Allah. Dan ada umur, kita jumpa pula lambat lagi, kita jumpa insya-Allah tahun depan. Jadi kalau ada umur tahun depan kita jumpa balik. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.